Assalamualaikum. Hai, bersama saya sekali lagi Cikgu Fizah. Cikgu-cikgu tahu tak, dalam Google Meet sekarang ni sudah pun ada aktiviti-aktiviti baru yang lebih interaktif, yang lebih menarik. Kita boleh gunakan bersama dengan pelajar. Apakah aktiviti itu? Jom saya kongsikan. Okey, ini adalah paparan Google Meet saya di mana ada murid-murid yang telah menyertai. Jadi, pada paparan Google Meet ini sebenarnya telah pun diperkenalkan beberapa ciri baru pada Google Meet untuk menambahkan lagi ciri-ciri interaktif pada Google Meet ini. Okey, jadi pada bahagian bawah ni ada button activities. Okey, kita klik pada button activities. Okey, dan keluarlah ciri-ciri baru yang telah pun diperkenalkan dalam GM. Antaranya breakout rooms, polls, Q&A, recording dan juga whiteboarding. Okey, kita tengok satu persatu. Saya tunjukkan dulu berkaitan dengan breakout rooms. Okey. Kita mulakan breakout rooms ni. Sebelum ni kita perlu gunakan extension, tapi untuk ciri baru ni kita terus boleh guna breakout room dalam GM sahaja. Okey. Kita terus tekan kepada breakout rooms ini. Okey, dan kita perlu set up breakout room. Sebenarnya dekat pada breakout room sini automatik nama-nama pelajar kita, nama-nama murid kita telah pun keluar tersenarai di sini. Okey, jadi kita perlu set up breakout rooms. Okey, saya nak set up breakout room saya ni. Okey, kita boleh pilih berapa rooms. Rooms ni maksudnya bilik, kumpulan-kumpulan kecil. Kita nak pecahkan kepada berapa kumpulan kecil. Jadi dekat sini saya nak pecahkan kepada contohnya 3 kumpulan kecil. Okey, saya bagi masa kepada pelajar untuk berbincang dalam kumpulan masing-masing lebih kurang dalam 15 minit. Okey, lebih kurang dalam 15 minit. Okey, kita terus tekan okey. Okey, kemudian shuffle. Shuffle ni kita nak bahagikan pelajar kepada 3 kumpulan dan kita nak shuffle. GM sendiri yang shuffle, yang tentukan kumpulan pelajar-pelajar tadi. Okey, kita tekan saja shuffle. Okey, dan pelajar-pelajar tadi telah pun dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Breakout 1, kumpulan 1. Breakout 2, kumpulan 2. Breakout 3, kumpulan yang ketiga. Semua sudah pun berada dalam kumpulan masing-masing. Okey, jadi kita open rooms. Open rooms untuk kita tengok perbincangan murid-murid dalam kumpulan masing-masing. Okey, saya open rooms. Okey, sekarang ni you have been invited to join breakout 3. Okey, saya nak pergi dulu kepada kumpulan yang ketiga. Saya nak tengok dulu perbincangan kumpulan yang ketiga. So, saya join kumpulan yang ketiga. Okey, kita boleh okey, kita boleh tengoklah. Kita boleh tengok perbincangan pelajar dalam kumpulan yang ketiga. Okey, contoh ni kumpulan yang ketiga. Okey, kemudian saya nak teruskan ke kumpulan yang pertama, breakout 1. Okey, contohnya dekat sini Harisha Najwa berada dalam kumpulan yang ketiga. Mungkin yang lain tu lain tak stabil, dia keluar masuk. Okey, sebab saya baru mencuba dengan pelajar. Okey, saya nak teruskan dengan kumpulan yang pertama. Jadi untuk masuk ke kumpulan yang pertama, kita nak tengok perbincangan kumpulan pertama. Saya pergi kepada breakout 1, join. Okey, ini pelajar-pelajar yang berada dalam kumpulan yang ketiga. Hai Alia Maisara. Hai Kristina. Okey, itu adalah kumpulan yang pertama. Seterusnya kita nak tengok, kita boleh bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Seterusnya kita akan ke kumpulan yang kedua. Kita hanya tekan join sahaja. Okey, terus berada dalam kumpulan yang kedua. Hai Husnina. Hai Wajiha. Okey, contoh maksudnya kita telah pun membuat perbahagian kumpulan kepada para pelajar dan kita boleh tengok perbincangan, aktiviti perbincangan yang dilakukan
oleh pelajar-pelajar tersebut. Okey. Masa yang ditetapkan, contohnya tadi saya tetapkan masa 20 minit, sekiranya habis 20 minit automatik dia akan berhenti. Contohnya dekat sini, in breakout 2 ending in 13 minutes. Okey, dalam 13 minit dia akan tamat. Okey. Sekiranya kita sudah pun habis perbincangan lebih awal daripada masa yang telah kita tetapkan. Okey, kita cuma close room sahaja. Okey, kita close room, dia akan kembali kepada page yang asal. Okey, kita close rooms. Okey, close all room. Kita nak tutup ketiga-tiga kumpulan tadi. So, kita close all rooms. Okey. Lagi 27 saat kita tutup saja close room tadi. Close all room now. Okey, return to the main call. So, akan kembali kepada main call, kepada page yang utama tu lah. Paparan utama. Okey, return to main call. Okey, kita terus kepada ciri yang kedua iaitu pulse. Untuk kita dapatkan respon daripada para pelajar, kita nak buat pulse ya, sama macam Telegram dan juga apa-apalah yang kita biasa guna sebelum ni, pulse ni. Okey, contohnya saya nak end poll ni ada yang sebelum-sebelum ni, saya delete dulu semua poll saya ni. Okey. So di sini ya, kita akan start a poll. Kita boleh tanya apa-apa soalan kepada pelajar, start a poll. Okey, jadi soalan saya nak tahu hari ni pelajar sihat ataupun tidak. Adakah anda sihat hari ini? Okey, dan jawapannya ialah ya ataupun tidak. Kita nak tahulah pelajar kita ni keadaan kesihatan pelajar ni sihat ke tidak. So kita buat poll saja dan kita launch. Okey, akan keluarlah paparan pada phone pelajar. Akan keluar soalan ni. Okey, dekat sini masih lagi 0 votes ni, maksudnya belum ada pelajar yang menjawab. Okey, 3 votes. Dah ada 3 pelajar yang menjawab. Adakah anda sihat pada hari ini? 3 orang jawab ya. Daripada pelajar saya ni ada berapa belas orang ni? 3 orang dah jawab ya, mereka sihat pada hari ini. Okey, kita tengok pada yang lain. Okey, dah ada 4 orang sihat. Begitulah seterusnya. Dan kita boleh tanya lagi soalan lain. Contoh saya nak tanya satu lagi soalan lain. Dah makan ke belum? Dah makan ke belum? Soalan yang kedua Okey. Ya ataupun tidak. Ya ataupun tidak. So kita launch. Okey, kita tunggu respon daripada pelajar. Dah makan ke belum? Okey. Seorang pelajar jawab tidak. Ada yang dah jawab ya. Kita mungkin boleh gunakan pulse ni sebelum sesi PDP. Selepas pun boleh, bergantunglah kepada kreativiti kita masing-masing. Macam mana kita nak handle GM kita ni. Okey, itu berkaitan dengan pulse. Okey, seterusnya kita ke ciri yang ketiga, Q&A. Q&A ni soal jawab lah di antara pelajar. So, bila kita buka Q&A ni, pelajar boleh tanya apa-apa soalan lah. Semua murid boleh bertanyakan soalan. Okey, contohnya Q&A ni. Okey, saya allow question. So, kita nak tengok soalan. Pelajar nak tanya apa. So, kita allow je questions kat sini. Okey, ask a questions. Q&A is now open. So, ask a questions. Pelajar boleh bertanyakan soalan. Okey, kita tengok. Answer hidden new words. Okey, contoh. Ni pelajar saya dah bertanya. Cikgu dah makan ke? Okey, macam-macam lah kita boleh jawab dekat sini. Ni. Hai cikgu, apa-apalah dia orang nak tanya. Hai Tina. Cikgu makan tak lagi? Cikgu tak makan lagi. Sekejap lagi cikgu makan. Saya mengantuk nak tidur. Sekarang hujan. Ya, sekarang ni hujan. Sebelah pantai timur ni hujan. Pagi-pagi ni mengantuk kan? Okey, apa lagi? Nak makan mihun. Kejap lagi. Mak masak. Okey, ni contoh. Kenapa cikgu cantik sangat? Alhai. Ngantuk cikgu. Okey, ni daripada pelajar. Itu berkaitan dengan Q&A. So, bila kita buka bahagian Q&A tu, bila kita open saja, pelajar boleh bertanyakan pelbagai soalan. Okey, itu berkaitan Q&A. Okey, seterusnya kita teruskan dengan ciri yang keempat, iaitu recording. Yang keempat ni recording. Okey, recording ni macam biasa lah untuk kita record kita punya Google Meet ni. Okey, jadi kita tekan saja pada recording nanti. So, start recording.
Okay. Make sure everyone is ready. So, kita start. Okay, recording will start soon. Okay, so bila keluar merah begini bermaksud video kita tadi sedang direkod. Okay, sekiranya kita dah selesai mengajar, kita nak stop kita punya recording, kita terus klik pada stop recording. Okay, kita stop recording. Okay, itu berkaitan dengan recording. Okay, dan ciri yang kelima ialah whiteboarding. Ni ciri-ciri yang baru. Biasanya whiteboard ni sama ada kita gunakan whiteboard dalam class point ataupun whiteboard, aplikasi whiteboard yang kita perlu download. Okey. Yang ini terus kita boleh guna whiteboard dalam Google Meet. Okey, kita tekan saja pada whiteboard ni. Okey, start a new whiteboard. Okey, akan keluar paparan whiteboard sebegini. Paparan whiteboard sebegini. Okey. Dan whiteboard ini sebenarnya kita boleh share dengan pelajar. Okey, kita tekan pada yang ni, present to a meeting. Okay, present tab to meeting. Okay, kita klik pada kita punya Jamboard ni. Okay, dan kita terus share. Okay, jadi yang keluar pada paparan pelajar. Okay, begini ya. Okay, akan keluar dua paparan sebegini. Ini whiteboardnya. Ini pada paparan Google Meet dan ini adalah kita punya Jamboard. Okay, Jamboard ini ya. Whiteboard ni lah. So, kita boleh tulis pada Jamboard ni. Sama macam Jamboard yang lain lah. Sama macam whiteboard yang lain. Dekat sini ada pen untuk kita tulis. Kemudian ada eraser. Okey, contoh saya tulis dekat sini. Ni saya tak guna stylus pen. Saya guna mouse saja. Okey, saya. Okey, kemudian kita nak erase. Padam. Dia sama je. Features ni sama. Lebih kurang dengan whiteboard yang lain juga. Okey, untuk kita select sticky note. Kita nak masukkan sticky note. Nak masukkan image. Nak masukkan bulatan, teks. Okey, dan juga laser. Ada banyak dekat sini. Okey, ataupun kalau kita nak set background kita ni. Ada macam-macam ni background kita boleh pilih kat sini. Okey, contohnya ni ataupun nak pilih yang warna. Boleh. Ataupun nak pilih yang macam kertas graf ni. Pun boleh. Okey. Ini adalah berkaitan dengan whiteboard ataupun Jamboard tadi. Okey. Seterusnya, yang menariknya lagi ialah, okey, saya tutup saya punya Jamboard ni ataupun whiteboard ni. Saya nak stop dulu. Okey, saya stop dulu saya punya whiteboard ni. Okey, tutup saya punya whiteboard ni. Okey. Okey, apa yang menariknya lagi ialah berkaitan dengan aplikasi terbaru pada GM ini ialah berkaitan dengan kehadiran. Tadi pelajar kita dah masuk. Kita dah menjalankan sesi PDP bersama pelajar. Kita nak tengok kehadiran pelajar tu. Sekarang tak perlu lagi kita ambil rekod satu persatu sebab automatik kehadiran pelajar akan direkodkan dalam kita punya Gmail. Okey, macam mana? Jom kita tengok. Okey, sekarang kita buka email MOE yang kita guna untuk Google Meet tadi. Okey, akan keluar dalam paparan inbox kita ni. Semua yang berkaitan dengan, kita akan terima email daripada GM lah berkaitan dengan aktiviti yang kita jalankan tadi. Saya dah jalankan 2 sesi GM bersama dengan pelajar-pelajar saya. Okey, saya cuba buka yang ini. Okey, kita akan dapat polling result yang kita buat tadi dengan juga soalan yang kita tanya tadi tu, sesi soal jawab. Okey, yang menariknya kat sini ialah berkaitan dengan attendance ataupun kehadiran. Kat bawah ni attendance report, kehadiran ni. Okey, so bila kita klik pada attendance report ni akan keluar yang ini. Senarai nama pelajar-pelajar kita yang join kelas kita tadi, yang join GM. Okey, berapa lama masa pelajar tu join? Contoh yang bawah ni 2 minit sahaja join. Mungkin line dia tak stabil. Okey. So boleh tahulah pukul berapa pelajar ni masuk, pukul berapa pelajar ni keluar. Sangat senang. Automatik kehadiran ni akan ada dalam kita punya email MOE. Okey, seterusnya apabila kita dah buka pada email MOE, automatik akan masuk pada drive kita. Okey, dalam drive saya ni contoh, saya buka pada Meet Recording.
Semua recording yang saya dah jalankan dalam Google Meet tadi berada di sini, dalam Meet Recording. Jadi kita boleh gunakan semulalah video ni nak share dengan pelajar-pelajar yang mungkin yang tak join kelas kita tadi tu. Kita boleh share balik dalam Meet Recording. Okey, kemudian dalam My Drive ni juga ada Meeting Reports. Meeting Reports ni pool dan juga soalan yang kita tanya pada pelajar. Contohnya, yang pertama ni adalah ni soalan Q&A tadi. Soalan yang pelajar tanya dalam GM tadi. Ada banyak soalan, cikgu dah makan ke? Okey, ni contoh soalan daripada pelajar. Okey, dan satu lagi adalah pool tadi yang kita tanya pool, yang kita buat pool. Adakah anda sihat? Dah makan ke belum? Ini pool. Semuanya akan keluar dalam kita punya drive. Semuanya akan tersimpan dalam kita punya drive. Menarik kan cikgu-cikgu? Ciri-ciri baru yang terdapat dalam GM ni, 5 ciri-ciri baru yang terdapat dalam GM ni. Cikgu-cikgu mesti cuba. Cikgu-cikgu mesti cuba dan pasti cikgu-cikgu akan seronok untuk menggunakan GM selepas ini. Itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.